Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Muslimi muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, muka surat 9, fasal ini satu fasal yang kedua, berkenalan akidah tauhid dan keistimewaannya. Itu tajuk besar dah. Pengertian akidah tauhid dan keistimewaan. Jadi dia nak terang kepada kita apa maksud akidah. Akidah ni secara harfiah, makna secara harfi simpulan ataupun ikatan ataupun pegangan, pegangan agama, pegangan seseorang itu pada agama. Itu masuk akidah. Akidah ni jamak daripada aqaid. Aqidatun, aqidatani, aqaid, simpulan-simpulan iman. Sebab itulah ilmu tauhid ni dia banyak nama, tapi yang masyhur disebut di kalangan orang ramai adalah ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Selain daripada ilmu tauhid, nama ilmu tauhid ni banyak. Antaranya ilmu aqaidul iman, ilmu aqaidul iman, simpulan iman. Apa maksud simpulan iman? Iaitu merujuk kepada sifat 20. Sifat 20 wujud sampai kaunuhu mutakalliman. Apabila kita belajar, kita faham, kita hafal, kemudian kesemuanya itu dikatakan simpulan iman. Benda yang disimpul, yang diikat dengan kemah, dia pasti kuat. Sifat 20 kita belajar, kita hafal, kita faham, akan jadi kuat akidah kita. Pegangan kita akan jadi kuat. Sebab itu dinamakan aqaidul iman. Kalau sebut ilmu aqaidul iman, dia meliputi semua. Dia meliputi semua, iaitu yang berkaitan dengan keimanan. Dalam ilmu tauhid ini dia membincang 4 perkara. Yang pertama, dia nak bincang tentang uluhiyat, tentang ketuhanan, tentang kewujudan Allah. Tu dia punya perbincangan dalam ilmu tauhid. Ada 4 perbincangan. Yang pertama tentang uluhiyah, tentang ketuhanan. Kita kena tahu tentang Tuhan, tentang Allah. Siapakah yang kita sembah, kita kena tahu. Yang kedua tentang nubuat, tentang kenabian, tentang nabi-nabi dan rasul. Itu masuk dalam keimanan juga. Yang ketiga tentang sam'iyat ataupun ghaibiyat, perkara-perkara yang kita dengar daripada Quran dan hadis, ataupun disebut ghaibiyat, benda-benda yang kita tak nampak dengan mata kepala, iaitu tentang syurga, neraka, alam barzakh, mahsyar, sirat. Semuanya itu dikatakan sam'iyat, perkara yang kita dengar daripada Quran dan hadis. Semuanya itu wajib kita beriman, walaupun kita tak nampak. hakikatnya ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang keempat, tentang mumkinat ataupun tentang makhlukat, tentang makhluk, tentang ciptaan Allah, iaitu kita semua. Daripada ada kepada, daripada tiada kepada ada, kepada ada kepada tiada. Itu tentang makhlukat ataupun mumkinat. Itu perbincangan dalam ilmu tauhid. Itu nama dia. Nama aqaidul iman, simpulan-simpulan iman. Dan antara juga nama ilmu tauhid ini ilmu kalam, yang membincangkan tentang kalam Allah. Tentang kalam Allah. Apa dia kalam Allah? Iaitu Al-Quran. Al-Quran, sehingga menimbulkan pertelingkahan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan Quran itu kalam Allah yang qadim, yang azali. Ada yang mengatakan Quran itu kalam Allah yang hadis, yang baru, menimbulkan pertelingkahan di kalangan ulama, sehingga lahirlah aliran-aliran seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah. Dinamakan ilmu kalam. Dan dinamakan juga ilmu tauhid ini sebagai ilmu ma'rifatullah, ilmu tentang makrifat Allah, kenal Allah. Itu nama dia. Dan dinamakan juga ilmu nazar, ilmu tentang logik akal, dan dinamakan juga ilmu istidlal, untuk mengeluarkan dalil. Dinamakan juga ilmu tauhid ini ilmu sifat, yang membincangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak. Dan dinamakan juga ilmu fiqhul akbar, ilmu asas agama. Jadi apabila ilmu ini nama dia banyak, menunjukkan betapa mulia, tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang pun banyak nama. Ada semua orang tu Datuk Tan Sri yang berhormat, banyak, menunjukkan dia tu mulia, isi makhluk lah. Begitu juga ilmu tauhid, nama dia banyak. Jadi akidah ni maksudnya pegangan agama. Pegangan. Disebutkan juga akidah ni i'tiqad. Disebut dalam kitab Jam'ul Jawami' yang kata akidah ni, apa maksud akidah? Iaitu al-i'tiqad al-jazim, pegangan yang putus. Pegangan yang putus, yutabiqul haq, yang menepati kebenaran. Sama ada benda tu dia pegangan yang membetuli kebenaran, dinamakan akidah. Yang membetuli tentang kebenaran dikatakan akidah yang benar. Ada juga pegangan yang tidak membetuli, tidak sama dengan kebenaran. Itu dia panggil akidah yang salah. Ada akidah yang benar dan ada akidah yang salah. Kalau akidah yang membetuli, menepati Quran dan hadis, itu dikatakan akidah yang betul. Ada juga akidah yang tak membetuli Quran dan hadis, dia panggil akidah yang salah, yang tak benar. Itu masuk akidah. Iaitu tauhid. Tauhid ni daripada perkataan wahada, yuwahidu tauhidan. Apa maksud tauhid? Iaitu mengesakan Allah. Mengesakan Allah pada zat. Zat Allah satu, bukan dua, bukan tiga. Zat Allah tak sama dengan makhluk. Zat Allah bukan jirim, bukan jisim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi kita mengesakan zat Allah yang esa, yang satu, dan zat Allah tak sama dengan makhluk. Berdasarkan dalam Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Mengesakan Allah pada zat dan pada sifat. Sifat kudrat Allah satu, bukan dua kudrat, bukan tiga kudrat, bukan dua iradat, tiga iradat, tak, satu kudrat.
Jadi kita mengesakan Allah pada sifat. Dan kita mengesakan Allah pada af'al. Af'al Allah, tak ada siapa-siapa yang boleh share dengan af'al Allah dalam mengadakan manusia. Allah sendiri yang tunggal mengadakan manusia tanpa berhajat kepada orang lain. Itu maksudnya esa pada zat, pada sifat, pada af'al, dan esa pada asma Allah, nama-nama Allah. Dulu kita dah belajar nama Allah ada apa? Nama Allah ada apa? Nama Allah ada 3,000. Nama Allah ada 3,000. 1,000 diketahui oleh malaikat, 1,000 diketahui oleh para nabi dan rasul. 2,000 dah. 300 disebut dalam kitab Taurat, 300 dalam kitab Injil, 300 dalam kitab Zabur ataupun Mazmur, dan 99 disebut dalam Al-Quranul Karim. Satu lagi nama Allah, rahsia Allah Ta'ala yang mengetahui. Walillahil asma'ul husna, bagi Allah nama-nama yang indah. Al-husna, siapa ada anak perempuan bernama Husna. Nama Husna, nama baik, nama indah, baik, cantik dan sebagainya. Walillahil asma'ul husna, bagi Allah nama-nama yang indah. Qudrat tu adalah sifat yang ada pada zat. Tu dalam ilmu sifat 20 dia tak bincang di sini. Ini dia cerita tentang tauhid yang betul moden. Kita faham tentang keimanan kepada Allah SWT. Sifat qudrat, sifat yang ada pada zat. Satu lagi sifat af'al. Sifat af'al ni sifat zat lain. Sifat af'al seperti Ar-Razzaq, Allah memberi rezeki, itu sifat af'al, sifat perbuatan Allah. Sifat qudrat, sifat zat, sifat yang ada kepada zat, sifat yang mesti ada pada zat. Dengan sebab ada sifat qudrat pada zat, maka Allah berkuasa. Allah berkuasa dengan sifat qudrat yang ada pada zat. Itu perbincangan dalam ilmu sifat 20. Walillahil asma'ul husna, bagi Allah nama-nama yang indah, fad'uhu biha, berdoalah kepada Allah. Kalau tuan-tuan boleh hafal nama Allah, hafal 99. Kita angkat tangan, kita nak angkat tangan sama dengan bau kita ni. Kalau kita berdoa angkat tangan sama dengan bau ni, itu disebut dalam kitab sama dengan bau. Jangan macam ni, tu orang penyegan. Dia nak minta tapi nak angkat tangan pun segan. Nak angkat tangan bukan kena bayar tapi segan, malas. Angkat tangan bagi sama dengan bau, itu disebut dalam kitab. Kalau nak minta sungguh-sungguh angkat macam tu, Allah. Macam tu Arab. Tapi orang Melayu dia malu nak buat macam tu. Betul tak? Kalau buat macam tu, tu mula tu kan. Makan pujilah, riak lah apa. Tak boleh. Tapi kalau orang Arab, kalau tuan-tuan tengok orang Arab dekat Mesir sana, kalau mereka berdoa, dia angkat tangan tu macam tu. Dia pun minta sungguh, tak macam kita. Kalau dia minta, dia teriak sungguh. Teriak sungguh. Kita teriak buat-buat. Kan? Minta doa, minta sungguh kan? Minta, ya Allah bagilah aku ni kaya, minta sungguh. Kaya lah. Kan? Arab dia teriak sungguh. Jadi kalau kita boleh hafal nama Allah 99, kita berdoa dengan itu. Fad'uhu biha, suruhlah Allah dengan nama Allah 99. Insya-Allah Allah Taala makbulkan doa kita. Yang tak makbul doa ni orang yang tinggal sembahyang. Orang yang meninggalkan sembahyang, doa dia tidak diangkat ke langit, tak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia meninggalkan sembahyang. Jadi akidah tauhid mempunyai pengertian yang sama. Maksudnya akidah tauhid benda yang sama kan. Akidah tauhid, ilmu fiqhul akbar, ilmu kalam, ilmu sifat, ilmu nazar, ilmu istidlal, ilmu fiqhul akbar, semua tu nama-nama bagi ilmu tauhid, makna sama.
mempunyai pengertian yang sama, iaitu ilmu yang menyelidiki dan memeriksa kepercayaan seseorang yang berkaitan dengan ketuhanan. Ketuhanan tentang Allah lah. Allah iaitu Allah yang kita sembah. Kita kena kenal siapa yang kita sembah. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah kita beribadat kepada Allah kecuali kita kenal siapa yang kita sembah. Kan? Orang yang kita sembah tu macam mana? Adakah sama dengan kita ataupun tidak? Kita kena tahu. Jadi berkaitan dengan ketuhanan tentang Allah. Allah itu adalah zat yang wajib disembah. Zat al-wajib disembah. Jadi zat Allah dia tak sama dengan zat makhluk. Kita mengenal Allah bukan kita kenal zat Allah. Kita kenal Allah iaitu kita kenal sifat-sifat Allah. Apabila kita kenal sifat-sifat Allah, maka kita akan kenal Allah. Kita tak boleh kenal zat Allah, tak boleh. Zat Allah tak sama dengan makhluk. Tak sama. Kita berjisim. Allah bukan jirim, bukan jisim. Nabi larang, tafakkaru fil khalqi. Fikir tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fil khaliq. Jangan kamu fikir tentang khaliq, tentang zat Allah. Kalau nak kaji zat Allah juga, lama-lama dia jadi gila. Kalau nak kaji zat Allah, lama-lama sakit mental. Tak boleh. Nabi larang. Tentang zat Allah. Kita kaji tentang sifat Allah. Sifat Allah apa dia? Qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadith, sampai habis. Dengan kita belajar sifat Allah, maka kita akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Macam orang pun kita nak kenal, mesti kita kenal sifat dia dulu. Tangan dia, kaki dia, baru kita kenal. Kita nak kenal gajah. Rupa gajah macam mana? Kita tak tahu kenal gajah. Mesti kita kenal sifat gajah. Kaki dia ada berapa, besar mana, badan besar mana. Kenal sifat-sifat gajah, barulah kita kenal gajah macam tu. Kan? Jadi kita kenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat Allah, sifat-sifat kamalat yang wajib kita kenal secara ijmal. Secara ijmal amat banyak tak terhingga. Sifat kamalat yang wajib kita kena tahu secara ijmal, secara ringkas, amat banyak tak terhingga. Sebab dia tidak berdasarkan kepada dalil. Amat banyak. Sifat-sifat Allah yang wajib kita kenal secara tafsir satu persatu, sebab dia ada dalil. Berdasarkan kepada dalil, iaitu ada 20, 13 ataupun 20. Qaul yang rajih kata ada 13. Qaul yang rajih kata ada 13 sifat yang wajib yang kita kena tahu secara tafsir. Yang baki lagi 7 tu tahu secara ijmal. Tetapi mereka tidak menafikan yang 7 kemudian. Cuma kalau sebut sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah termasuk dalam tu juga. Kalau sebut qudrat, maka Allah Ta'ala kaunu qadiran. Mereka tak menafi. Kalau nafi tak boleh jadi kafir. Jadi qaul yang rajih kata sifat yang wajib bagi Allah yang kita tahu secara tafsir 13. Sifat ma'nawiyah itu dia termasuk dalam sifat ma'ani juga, cuma dia tak bilang. Itu qaul yang rajih. Qaul yang masyhur mengatakan bahawa sifat yang wajib bagi Allah yang kita kena secara tafsir ada 20. Sebab itulah dipanggilkan sifat 20. Daripada wujud sampai kaunuhu mutakalliman. Jadi sifat 20 ni dia berdasarkan kepada dalil. Ada dalil dalam Quran dan hadis. Hakikatnya sifat yang wajib bagi Allah
yang kita tahu secara, yang kita kenal tahu secara ijmal amat banyak, tak terhingga. Bukan kata 20, banyak sungguh. Itu yang pertama. Yang 20 ni hak tu ada dalil dalam Quran dan hadis. Jadi sifat 20 ni semua dalam Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat Quran kan, qadir, maha berkuasa. Qadir tu qudrat lah. Ulama buat sifat 20 untuk mudah nak bagi kita faham. Sifat Allah banyak, tapi disebut Al-Quran dan hadis hak 20 tu. Jadi 20 tu nak mudah bagi kita faham. Kita hafal wujud, qidam, baqa', mukhalafah. Macam tu juga ulama dia buat satu persatu. Rukun wudu 6. Sama apa dia? Rukun semayang 13. Rukun semua ulama buat bagi kita mudah. Semua tu ada dalil, ada nas dalam Quran dan hadis. Dia tak dinamakan bid'ah. Bukan bid'ah. Bid'ah ni tak ada dalil. Tidak ada dalil, tidak ada nas dalam Quran dan hadis, barulah bid'ah. Hak ni bukan bid'ah. Hak ni ini ada dalil yang putus dalam Quran dan hadis. Ulama buat nak bagi mudah kita hafal, mudah faham. Kalau ulama tak buat macam ni, wujud, qidam, baqa' disebut dalam kitab-kitab. Kalau ulama tak buat macam tu, boleh kita nak faham. Sifat 20 baca Quran lah. Buka Quran, tengok dalam tu. Dalam tu ada sifat Allah. Tak jumpa lah jari. Tambah kita orang awam. Kita tak belajar ilmu nahwu, sarah, balaghah, bayan, ma'ani, badi' semua ilmu bahasa Arab. Nak tahu sifat 20, pergi buka Quran tengok, baca. Jumpa tak? Tak jumpa, bagus sudah. Taman buka ni, taman Jadi ulama buat satu kitab sifat 20 nak bagi kita faham. Mudah faham. Dia kata, tak ada zaman Nabi tak ajak. Memang Nabi tak ajak, tapi formula tu ada di zaman Nabi dah. Apa masalah yang berlaku di zaman Nabi, di kalangan sahabat-sahabat ada masalah tentang akidah, ke fiqh, tasawuf apa semua, mereka rujuk kepada Nabi. Nabi pun teranglah satu. Mai zaman kita ni ulama buat nak bagi mudah. Quran di zaman Nabi SAW belum dibukukan lagi. Semua Quran ini dalam dada-dada sahabat. Berpuluh-puluh orang sahabat yang hafal Quran. Kemudian ada sahabat yang pergi medan perang. Sahabat-sahabat ni gugur mati syahid. Kemudian sahabat-sahabat ni mereka berbincang, melibatkan sahabat-sahabat kita ni ramai yang meninggal dunia. Takut Quran ni lama-lama dia akan hilang pupus. Maka sahabat-sahabat mengambil tindakan membukukan Quran, menuliskan Quran semula. Adakah itu bid'ah? Padahal Nabi tak suruh pun. Nabi tak ajak, Nabi tak suruh. Jadi buat tu dia panggil ada maslahah. Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Kalau sahabat-sahabat tak buat macam tu, membukukan Al-Quran semula daripada pelepah tamat, tulis di batu, ambil jeli, sampai hari ni adakah kita boleh baca Quran? Tak jumpa. Sebab tu kita tengok benda ni dari segi semua sudut lah. Yang berkaitan dengan ketuhanan, iaitu ilahiyah, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang Allah ni, sebab itulah Nabi kata, man ahabba liqa Allah fa ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah fa kariha Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang kasih kepada Allah, maka Allah Ta'ala kasih kepada dia. Apa maksud kasih pada Allah? Maksud kasih pada Allah melaksanakan perintah-perintah Allah yang Allah Ta'ala wajib kepada kita. Yang disuruh kita buat, yang ditegah kita tinggal,
Itu maksud kita kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang pun dia kalau kasih kepada pasangan dia, apa yang isteri dia suruh, dia buat semua. Tidak. Buat pergi sana, pergi sini, itu membuktikan kasih. Kan? Kemudian jadi apabila suruhan Allah kita buat, larangan Allah kita tinggalkan, itu maksud kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila macam tu, fa ahabballahu liqa'ahu, maka Allah taala pun kasih kepada kita. Kalau kita nak bagi Allah taala sayang, kasih kepada kita, suruhan Allah kita buat, tegahan larangan Allah kita tinggalkan, barulah Allah taala kasih kepada dia, kepada kita. Apabila Allah taala kasih kepada kita, maka datanglah ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, nafsu yang tidak ada syirik khafi, syirik jali kepada Allah, nafsu yang banyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Irji'i, kata Allah, kembalilah kepada aku. Radiyatan, Allah taala redha dengan amalan yang kita buat. Fadkhuli, masuklah kamu, fi ibadi, di kalangan hamba-hamba aku. Siapa dia? Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Wadkhuli jannati, dan masuk dalam syurga aku, kata Allah. Jadi kalau kita nak dapat kasih sayang Allah, rahman Allah, kita kena laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan Islam. Sebab tu kita kena beza apa maksud Islam, apa maksud iman. Iman ni dia merujuk kepada beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman dengan kitab, beriman dengan malaikat, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan qada qadar, beriman dengan kebangkitan semula di padang mahsyar, beriman adanya syurga dan neraka. Itu maksud beriman. Yakin benda tu ada. Benda kesemuanya tu ada. Itu dikatakan iman kepada Allah. Apa maksud Islam? Kalau orang tanya kita apa Islam? Islam ni apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat, apa yang Allah tegah kita tinggal. Itu Islam. Dan itu juga maksud taqwa. Taqwa. Apa maksud taqwa? Taqwal ilahi madarikul li sa'adatin wa tibai ahwa syarun kul habaila. Taqwa kepada Allah itu adalah punca segala kebahagiaan. Kalau kita nak bahagia hidup di dunia dan di akhirat, kena banyak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La fadla li arabiyyin wala li ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan antara orang Arab dan orang ajam kecuali takwa kepada Allah. Kalau dia orang Arab derhaka kepada Allah, dia lebih hina daripada kita. Kita orang Melayu banyak takwa kepada Allah, kita lebih mulia daripada dia. Jadi Allah Ta'ala nilai manusia tentang takwa kita kepada Allah, bukan tentang keturunan bangsa. Walaupun hang bangsa Arab, Quraisy, tapi kalau derhaka kepada Allah macam Abu Lahab, Arab juga. Abu Lahab, Abu Jahal, Arab, hidup zaman Nabi, jumpa Nabi, adik-beradik Nabi, tapi derhaka pada Allah, lebih hina. Hina. Sebab itulah yang penting adalah takwa kita pada Allah. Watibau ahwa, kata syair. Watibau ahwa'i, mengikut hawa nafsu. Nafsu ni pun tak boleh kita ikut nafsu. Syarru habaila, punca segala kejahatan. Punca segala ikut nafsu. Apa nafsu nak? Semua ikut, tak boleh. Sebab tu Nabi kata al-kayyisu, orang yang cerdik. Siapakah orang cerdik? Man dana nafsahu, orang yang dapat menguasai diri dia. Diri dia dapat kontrol. Dia tak mudah ikut nafsu, ikut syaitan. Dia kontrol. Ni tak nafsu kontrol kita. Tu dia panggil jadi bertuhankan hawa nafsu. Makan banyak, tidak banyak. Sebab tu disebut dalam kitab,
syarat nak jadi wali. Nak jadi nabi tak boleh, nak jadi rasul pun tak boleh dah. Boleh tak? Tak boleh. Nabi Muhammad, nabi akhir zaman, khatamin nabiyyin wal mursalin, penyudah nabi-nabi dan rasul. Cuma kita boleh berusaha untuk kita jadikan diri kita ni di kalangan orang solehin ataupun wali, tapi kita semua wali dah. Wali kan? Siapa wali ni? Dah. Kita ada anak perempuan, kita wali dah. Satu. Yang kedua, wali ni umum. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, dia serta merta jadi wali Allah. Semua wali belakang ni. Sebut kata orang beriman Islam, semua wali. Yang ketiga, wali dalam bab tarikat. Itu lain, itu khusus. Dia banyak solat sunat, banyak baca Quran, banyak zikir, banyak segala-galanya, sampai maqam dia menjadi wali Allah. Wali itu timbulnya orang-orang khawas yang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebut dalam kitab, nak jadi wali ni, antara syarat nak jadi wali ni, antaranya adalah dia kena banyak berlapak. Boleh lapak tak? Tak boleh. Kira lapak nak makan, lambat lapak nak makan. Ni tak lapak nak makan lagi. Duk kenyang kan. Lagi lepas Isya makan lagi. Kan? Jadi bila nak lapak? Tak ada lapak. Jadi syarat nak jadi wali kena banyak berlapar. Sedikitkan makan. Lepas tu nak jadi wali kena banyak diam. Diam. Banyak diam. Orang yang banyak diam dia banyak tafakur, fikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Diam. Kalau duk cakap banyak sembang pun tak jadi ke noh? Tak jadi. Cakap tak. Man kasura kalamuh kasura saqatuh. Barang siapa yang banyak kalam, maka banyaklah tersalah. Wa man kasura saqtuh sakra zambuh. Barang siapa yang banyak dosa, man kasura kalamu kasura saqatuh. Barang siapa yang banyak cakap, maka banyak tersalah. Wa man kasura saqatu kasura zambu. Barang siapa yang banyak tersalah, banyak dosa. Wa man kasura zambuhu fannaru aula bih. Barang siapa yang banyak dosa, nerakalah lebih utama kepadanya. Jadi untuk mengelakkan dosa kena banyak diam. Siapa yang diam tu memang tak nak jadi wali. Salah satu nak jadi wali kena diam. Awak pakcik diam ni, aku nak jadi wali. Ustaz tu kata nak jadi wali kena diam. Bagus kan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan. Kena cakap benda yang baik-baik. Cakap benda yang mulia-mulia, yang baik-baik. Kalau kita tahu kita ni jenis cakap tak baik, falyasmut, kena diam. Diam, tafakur. Sebab itulah Nabi kata tafakkur sa'atin khairun min ibadis sanah. Kita fikir satu minit, satu saat, satu minit lebih baik kita beribadat setahun. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, kita berfikir satu saat, satu minit lebih baik ibadat 70 tahun. Yang hadis ketiga, kita fikir 1 minit lebih baik daripada ibadat 1000 tahun. 3 riwayat hadis. Fikir 1 minit lebih baik daripada ibadat setahun. Yang kedua, kita fikir 1 minit lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Yang tiga, fikir 1 minit lebih baik buat ibadat 1000 tahun. Ibadat apa dah? Ibadat yang sunat-sunat. Fikir tentang akhirat.
tentang akhirat, tentang ma'rifatullah, itulah lebih baik daripada ibadat 1000 tahun. Ibadat yang sunat-sunat, bukan yang fardu. Jadi kita kena banyak fikir. Sebab itulah orang dahulu, orang sufi dahulu, mereka banyak buang uzlah. Antara nak jadi wali ni kena banyak buang uzlah, bersendirian. Ni kita ada setengah orang dia pergi masjid awal, pukul 12 pergi masjid dah. Itu pun uzlah tu. Masuk dalam masjid, solat tetes masjid, iktikaf, duduk seorang dia. Itu uzlah. Dia tafakur. Ada orang pergi masjid, duduk saja. Tak ada. Dia mesti ada sebab. Dia pergi awal, dia iktikaf dan sebagainya. Itu uzlah. Kalau dulu orang beruzlah, pergi ke bukit orang-seorang, kurang makan dan sebagainya, itu uzlah orang sufi dahulu. Kita zaman hari ni nak pergi bukit mana? Bukit pun orang sedok habis dah. Kan? Lagi pergi bukit jumpa dengan benda tu pula. Kan? Kalau kita mau uzlah, pergi masjid awal. Pergi masjid awal. Kan? Pukul 11 habis dah. Itu kita buang uzlah, cara kita fikir tentang alam akhirat. Manusia ni kalau dia dia tak buang uzlah, tak bersendirian, dia lupa tentang kematian. Betul tak? Pergi sana kawan ramai, sini kawan ramai duduk sambang, tak ada ingat tentang kematian. Ada kawan kita ingat, nak mati dah? Tak ada. Sema-sema nak mati? Tak ada. Jarang jumpa. Kan? Duk beza sembang, buat perniagaan, buat apa. Jadi kita beruzlah cara kita kat masjid. Kepercayaan seseorang berkaitan dengan ketuhanan. Ketuhanan tentang Allah lah. Yang kedua tentang kerasulan. Rasul. Sebab tu orang nak masuk Islam dia kena mengucap. Kafir asli, orang murtad, dia nak masuk Islam, dia kena mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau abdu wa rasuluh. Jadi dia nak mengucap tu syarat dia dia mesti tertib. Tertib macam mana? Tertib sebut keesaan Allah, kemudian barulah kerasulan Nabi. Tak boleh pergi tergalih. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu alla, mana boleh. Dia kena tertib. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kemudian disyaratkan dia mesti letak waw. Waw tu dia panggil huruf dalam bahasa Arab, dia panggil huruf ataf, huruf sambungan cakap. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Waw tu penting. Kalau tak berwaw dia terputus tertib. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam sembahyang pun kita sebut kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Wow. Tak berwaw dia terputus tertib, tak boleh. Dia kena ulangkan balik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sebab tu dalam semayang kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita sebut wa asyhadu anna Ahmad, Ahmad ni tak sah semayang pula. Kena sebut nama Muhammad tu. Muhammad tu nama Rasulullah di bumi. Kan? Kena sebut nama Muhammad. Kalau dalam tayat akhir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Ahmad, tak sah semayang. Tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab Ahmad tu nama Nabi di langit, bukan di bumi. Ahli langit kenal Nabi nama Ahmad, bukan Muhammad. Ahli bumi kenal Nabi dengan nama Muhammad. Kan?
Awal yang Allah Ta'ala cipta adalah Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad lah terciptanya Arasy Allah. Tu hebatnya Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad lah terciptanya semua makhluk Allah. Sebelum Adam diciptakan oleh Allah, ada dah Nur Muhammad. Nabi Adam dia berdoa kepada Allah. Nabi Adam dia minta ampun kepada Allah tentang dosa dia termakan bukhuldi. Dalam syurga dulu ni dia tawasul dengan Nur Muhammad. Allah Ta'ala tanya Nabi Adam, kamu tahu di mana Nur Muhammad? Kata Nabi Adam, aku melihat di Arasy. Di Arasy. Dalam syurga bumbung syurga tu Arasy. Di Arasy tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam, orang yang nama dia digandingkan dengan nama Allah mesti orang yang mulia. Dan Nabi Adam melihat di pintu syurga tertulis Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam dia bertawassul dengan Nabi Muhammad, maka Allah Ta'ala ampun dosa Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Jadi kita nak tawassul, kita berdoa tawassul dengan Nabi boleh. Bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW boleh. Bin Nabi ke Nabi Rahmah boleh. Tawassul ni perantaraan. Jadi kerasulan tentang Rasul. Rasul ni Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul, dia Nabi dan dia Rasul. Nabi Allah Ta'ala lantik dia jadi Nabi. Rasul ditugaskan sampainya hukum hakam kepada manusia. Dalam masa yang sama dia ada dua, dia Nabi dan dia Rasul. Ada juga Allah Ta'ala lantik dia Nabi sahaja untuk dia, bukan untuk menyampaikan kepada umat. Itu Nabi sahaja. Kalau Nabi dan Rasul ada 3 kaul. Kata setengah jumlah mereka 313, 314 pun ada kata, 315. Nabi dan Rasul yang disebut dalam Quran yang wajib kita kena tahu ada 20. Khamsatu wa 25. Adam sampai habis, sampai Muhammad SAW. Kalau Nabi tanpa Rasul, banyak. 3,000 sikit Nabi tanpa Rasul 124,000. Tahu tak mana? Kalau suruh hafal tak boleh. 25 pun tak boleh ingat. Tu Nabi dan Rasul. Ada Rasul, ada Nabi. Dia bukan Rasul, tapi dia Nabi. Yang Allah Ta'ala anugerah kepada ilmu laduni. Nabi apa? Nabi Khidir. Dia ilmu laduni, ilmu tasawuf, ilmu yang tinggi. Dia boleh tahu apa yang berlaku, yang akan berlaku dia tahu. Tu anugerah kepada dia. Sehingga kan Nabi Musa pun cari Nabi Khidir. Mana Nabi Khidir? Nabi Khidir dia berkhutbah, dia berpidato kepada Bani Israel. Man antum a'lamu bihi minni ilma. Siapakah di kalangan kamu yang lebih alim daripada aku? Seolah Nabi Musa ni dia bangga. Macam tu. Seolah orang semua tak tahu dia tahu. Jadi Allah Ta'ala tegur Nabi Musa. Hai Musa, ada lagi orang yang lebih alim daripada kamu. Kata Musa kepada Allah, siapa dia? Aku nak pergi cari. Nabi Khidir. Dalam tafsir Al-Azhar mengatakan bahawa Nabi Musa cari Nabi Khidir memakan masa 70 tahun ataupun 80 tahun. Lama. Cari tok guru nak mengaji. Punya lama. Ni tok guru duduk tepi masjid. Tok guru di tepi rumah. Tu
Tok Guru tepi rumah, dia tak main surau, dia dengar kat rumah. Dia kata tak apa, aku tak pergi surau, tak apa, rumah aku dengar. Sama tak? Tak sama. Memang dia dengar. Tapi kita masuk dalam surau, ada majlis ilmu, kita bersama dengan malaikat. Malaikat tulis, nama ni imam ngaji noh. Kata dapat syafaat. Hak duduk kat rumah. Hak rumah tak dapat apa. Kan? Kita duduk dalam majlis ilmu, masuk taman-taman syurga. Malaikat duduk belek ni, muka seorang. Akhirat besok dapat syafaat. Kan? Kemudian kalau kita sembahyang dalam surau, dalam masjid, kita sembahyang kena duduk banyak tempat. Sembahyang duduk banyak tempat, kita mengaji pun duduk banyak tempat. Sebab apa? Sebab tempat yang kita duduk tu, dia syafaat. Dia sebagai saksi di hadapan Allah. Dia kata, ya Allah, ni hamba-Mu dulu kat surau Al-Hidayah. Dia duduk banyak tempat ni. Duduk kiri, kanan, belakang, semua tempat menjadi saksi. Kan? Dia saksi, tempat dia syurga lah. Sebab tu kita nak mengaji, kita nak sembahyang, duduk banyak tempat. Ada setengah orang, bukan tuan-tuan, orang tempat lain tu, tempat saya tu. Dia kalau boleh duduk tiang tu sampai orang kenal tiang tu, tiang nama apa dah. Tiang ni nama apa, tiang ni nama apa. Ada nama tiang-tiang. Nak jadi majlis haram kot. Mana tiang apa tiang semua kan. Duduk banyak tempat. Dia kampung nak duduk dekat tiang tu, dia boleh sandang. Sandang tu kalau sandang betul tak apa, sandang lena je. Itu tentang kerasulan. Tentang tauhid ini membincangkan tentang ketuhanan, tentang kerasulan dan sam'iyat. Dan tu bahasa Arab ni pun bahasa Melayu ataupun tulisan Jawi ni dia ada sambungan. Kalau ketuhanan, kerasulan dan sam'iyat, dan tu dia panggil huruf ataf lah dalam bahasa Arab. Ilahiyat wan nubuwat was sam'iyat. Tuan-tuan akan belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab sampai kat mana tak tahu kan. Kau sampai isim huruf haraf isim pada huruf pada ni nak sampai sini jauh lagi ni. Ni tak terbilang sampai ni kan. Ni tinggi ni. Dan sam'iyat, iaitu was-sam'iyat, dan perkara-perkara yang didengar daripada Quran dan hadis. Kita kena tahulah sikit-sikit. Dan ni, ustaz tu kata dan ni huruf ataf, huruf sambungan cakap. Ketuhanan, kerasulan dan sam'iyat. Ilmu ni kita dapat sikit, lebih baik kita belajar semua tak faham. Tidak. Kadang setengah kita belajar bahasa Arab ke apa, belajar banyak, yang ustaz tu terang lah tinggi sangat. Tak boleh dia terang macam universiti. Terang macam universiti. Tak boleh. Terang cara orang kampung. Dan ni huruf ataf, kena faham. Bahasa tu terang macam tu jenis faham. Dengan dalil-dalil yakiniyah, dalil yang yakin, yang akliyah nisbah kepada akal. Akliyah itu nisbah kepada akal, dan nakliyah nisbah kepada nakal. Nakal ni dalil yang diambil daripada Quran dan hadis, yang boleh menghilangkan semua keraguan yang ada di dalam hati seseorang manusia. Jadi kalau orang suruh main dalil, kita kena bawa salah satu. Sama ada dalil Quran ataupun dalil sama ada dalil akli ataupun dalil nakli. Kalau nak kuat lagi, main ada dua. Akli, dalil logik akal. Nakli, dalil Quran dan hadis. Mudah kan. Apa dalil adanya Allah? Kita sendiri yang jawab, bukan orang lain. Siapa-siapa pun tak bantu. Kita kata kepada dia, orang tanya kita, apa dalil kata adanya Allah? Bukti adanya Allah, adanya alam ini. Kalau kita boleh jawab dengan kefahaman kita sendiri yang keluar kata alam ini menunjukkan adanya Allah,
kita tak dipanggil taklid dah. Kita dipanggil makrifat. Nah. Beza tu. Kalau orang tanya kita, apa dalilnya adanya Allah? Tak tahu, ustaz tu kata ada alam ni, aku tak tahu. Aku ikut ustaz tu. Hak tu dia panggil taklid. Sebab apa? Sebab dia kata ustaz tu kata. Bukan dia yang tahu, orang yang tahu. Dia tak tahu. Hakikatnya dia tak tahu. Hakikatnya dia tak tahu dalil tu. Cuma dia kata orang lain yang kata. Itu dia panggil taklid. Sebab itulah orang taklid ni pendapat yang kuat mengatakan iman dia sah. Iman dia sah, tetapi yang asin, derhaka kepada Allah. Hidup dia dalam suasana derhaka pada Allah. Sebab apa? Sebab dia tak belajar. Tubuh badan sihat, mata cerah, pendengaran dia boleh dengar, tapi dia tak mahu belajar. Maka suasana, situasi dia orang macam ni, hidup dia berdosa, derhaka kepada Allah, sehingga dia belajar. Kita, sebab itulah ilmu akidah, ilmu tauhid ni kita kena belajar sungguh-sungguh. Anak-anak kita kena belajar ilmu tauhid. Sebab apa? Sebab akhir-akhir zaman ni banyak sangat yang nak membawa manusia derhaka pada Allah. Banyak sangat ajaran-ajaran sesat yang cuba nak menyelewengkan akidah manusia ni. Kawan ni kan. Kalau kita akidah kita tak kuat, tak mantap, jadi ajaran-ajaran yang cuba nak menyeleweng akidah manusia ni cepat masuk, habis. Sebab tu ilmu akidah kita belajar sungguh. Kena belajar. 3 ilmu ni wajib belajar. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. 3 ilmu ni wajib belajar. Tak belajar berdosa. Tak belajar amal ibadat tak sah. Duk buat siang malam lah semayang rajin, tapi tak belajar. Orang suruh main belajar tak mau. Dia kata ustaz tu muda, berapa hari baru belajar. Aku lama dah. Memang lama, tapi tak main belajar. Cuba main belajar. Duk anggap macam tu, sampai bila tak boleh. Dia kata aku nak pergi tadah kat ustaz tersegan. Aku ni bekas pegawai tinggi ni kan nak pergi belajar kat ustaz tu kot. Ada juga, bukan semua lah, bukan tentu orang lain. Dia tak mahu jatuh ego dia. Bab belajar agama ni bukan, dia bukan kira siapa nah. Ilmu Allah. Kalau dia malu tak belajar, jahil lah. Itu tentang tentang taklid dan makrifat. Tuan-tuan kena boleh faham dah malam ni. Yang kata taklid macam mana, makrifat macam mana. Makrifat, orang tanya kita apa dalilnya adanya Allah, kita sendiri yang jawab. Dalilnya adanya Allah alam ini, itu dia panggil makrifatullah, kenal Allah. Mudah aja ilmu tauhid. Terang cara kampung. Taklid ni orang tanya kita apa dalilnya adanya Allah. Ustaz tu kata ada alam ni, dia pun ikut ustaz tu. Itu dia panggil taklid. Iman dia sah tapi asin. Taklid ni ada 2. Dia ada taklid jazmi, taklid ghairi jazmi. Taklid yang jazam dan yang tak jazam. Baik. Taklid yang jazam macam mana? Taklid yang putih. Orang tanya dia, apa dalilnya adanya Allah? Dia kata ustaz tu kata dalil adanya Allah alam ni. Kemudian tiba-tiba ustaz tu dia putar kat lain pula. Dia keluar dalil lain pula, bukan yang tu. Dia tak berubah dah. Walaupun ustaz tu berubah sebut dalil lain, dia tak berubah dah. Aku kata tetap macam tu juga. Dalil adanya Allah alam ini. Iman dia sah. Tetapi berdosa. Sebab apa? Sebab tok guru dia tukar. Dia tetap macam tu. Itu dia panggil taklid jazam. Taklid yang putih. Yang kedua, taklid yang tak putih. Ustaz tu dia kata, bukan dalil ni, hak lain pula. Aku ikut ustaz tu. Ustaz tu tukar, dia pun tukar. Jadi taklid macam ni, iman dia tidak sah. Jadi taklid ni ada 2, taklid jazam, taklid yang tidak jazam. Hak taklid jazam, iman dia sah tapi berdosa.
taklid yang tak jazam ni, dia ikut ustaz, ikut tu guru. Tok guru tu nak test dia aja. Kan? Tok guru tu berubah, dia pun berubah. Maka taklid yang tak jazam ni, iman dia tidak sah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ke-9 lah. Kita sama semula, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bihi walhamdulillahirabbil alamin.